Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna binuril fahmi. وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'abbudana wa takhashu'ana tadarru'ana tammah waghfir lana dhunubana 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir Rabbana a'inna 'ala as-siyam wal qiyam wa ghadil basar wa hifdzil lisan a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la rayba fihi innallaha la yukhliful mi'ad Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytah wa ma lidh-dhalimin min ansar Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Alhamdulillah kita sama-sama bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala lanjutkan umur kita dapat kita tunaikan fardu Ramadan dan telah berlalu kitanya 5 hari dan insya-Allah kita berdoa semoga Allah taala lanjutkan umur kita sehingga kita dapat selesaikan Ramadan kita dalam tempoh 30 hari ini dan insya-Allah. Jadi alhamdulillah bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat puasa. Dikirakan nikmat juga kerana kita boleh buat amal ibadat dan apabila kita buat amal ibadat Tuhan akan ganti di akhirat syak. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Dan apa yang kita buat daripada kebaikan tetap kita akan dapat di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar pahalanya insya-Allah. Alhamdulillah. Syukurlah kepada Allah. Dan puasa ni nikmat besar. Nikmat ni iaitu perkara yang kita dapat manfaat dengannya.
dikirakan nikmat mata, nikmat telinga, nikmat sihat, nikmat makan, nikmat minum. Puasa kerana orang yang puasa Allah Subhanahu wa taala akan ganti kepada dia pahala dan syurga di akhirat nanti, maka dikirakan puasa ni nikmat besar lah, kerana dia akan menjadi syurga di akhirat nanti. Jadi alhamdulillah, sebelum daripada saya nak jawab soalan-soalan ni, saya nak minta lah semua fuk kita saat ni tu minta kita pakat chair dululah. Pakat chair dulu, nanti saya nak baca, nak wis sampai 100 orang dulu insya-Allah. Bila sampai 100 orang, maka nak jawab soalan-soalan yang telah kemukakan dan telah tulis komen mari dah lah ni. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Jadi di hari ini kita kena insaf dan kita kena buat ulang kaji lah. Pagi tadi kita semaya kedok duha dan kita semaya isyraq kedok duha kedok jemaah di masjid kedok Quran baca dak lagi cukup dak lagi sejuh. Semua saat ni tu benda-benda yang kita nak kena tanya pada diri kita. Kerana kita jangan tunggu pada hari hak Tuhan akan kira laqad ahsahum wa addahum adda. Tuhan akan ihsa, akan kira mereka dan Tuhan akan bilih. Yauma yab'athuhumullahu jami'an. Pada hari yang Allah Ta'ala bangkitkan mereka itu semua. Wa yunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullah wa nasuh. Dan Tuhan akan ceritakan kamu akan mereka itu bima 'amilu, dengan apa yang mereka itu buat. Ahsahullah, dan Tuhan saat itu akan kira semua wa nasuh, dan hari itunya mereka lupa, kita ni lupa. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah Ta'ala di atas tiap-tiap sewaktu tu Tuhan menyaksi, Tuhan nampak dan Tuhan telah tengok. Jadi saya minta lagi dah nak 19 orang lagi, cukup 100 dah saya nak jawab soalan-soalan yang telah ditanyakan kepada saya saat ni, dan setiap orang saat ni saya mohon share dah. Dan sekarang ni iaitu ada banyak soalan dah, tapi nak minta fak kita pakat share banyak insya-Allah. Bila kita share banyak saat ni tu ni ada soalan banyak dah masuk. Adanya masalah pesak COVID. Selepas semaya zikir kuat ramai-ramai atau zikir seorang perlahan. Dapat tu pula soalannya tu orang yang mengandung bomo tak saya puasa. Lepas tu pula ni tanya soalan-soalan lah. Jadi minta lah pakat-pakat share banyak insya-Allah. Pakat-pakat share banyak, saya sedang tunggu nak lebih sikit lah insya-Allah. Sebab itulah muslimin muslimat, alhamdulillah dah kita ni kena orang panggil kena ulai kaji setiap hari. Hasibu qabla an tuhasabu. Kita kena kira kita jangan widdah hari yang Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan tunggu hari yang Allah Subhanahu wa taala kira semua barang kita dak buat. Kita kena kira di hari ni dah kena insaf, dan kita kena sedarlah. Kita kena sedar dan kita kena fikir apa wa amal ibadat ni. Ya, amal ibadat ni sebenarnya kalaulah bukan sekadar kata kita saat ni tu dah banyak orang-orang yang masuk syurga di akhirat esok dengan sebab dia takwa. Ni sampai 100 dah, terima kasih. Sampai 100 jadi ada yang soalan tanya sayanya iaitu
Hok tanya dah saat itu dah. Iaitu truat COVID sot nai camuk sia buat remai. Dah. Iaitu kita Allah ya dah Allah panggil masuk. Nak peksa COVID ni batal atau tidak. Jadi mengikut fatwa-fatwa ulama, bukan fatwa saya lah. Saya tak pandai. Tapi fatwa-fatwa ulama, dan kita tengok ulama Malaysia, iaitu pejabat-pejabat mufti Malaysia semua 14 wilayah menghukum atau 14 negeri di Malaysia ni fatwa bahawa tidak batal. Dan apabila dan fatwa-fatwa di Darul Ifta Jordan, fatwa kata tak batal juga. Kerana boleh tak batal saat ni kerana Allah masuk ya tubik semula. Allah masuk saat ni ya tubik semula. Jadi dan so pulaknya iaitu ia tak ada duk masuk dalam ada lekat dalam ya, di antara sebab lah. Yang kedua pulaknya iaitu kerana darurah dah. Lepas tu ia tak ada berubat perkara, ia masuk kapas saja. Dah. Dan ia masuk le dimag, masuk le dekat dengan mata ni. Jadi banyak ulama-ulama fatwa kerana nak jaga maslahah. Maslahah ni itu maslahah negara. Maka mereka menghukumkan tak batal. Bila tak batal saat ni, maka kita baca bolehlah. Ulama ada hadis disebut la tajtami'u ummati ala dalalah, tak boleh pun umat aku, mana ulama umat Islam ni tak sesat. Jadi bila ulama-ulama kata sebulat suara contohnya, bukan walaupun bukan ijma'-nya, tapi bila ulama ni beri pun ramai-ramai tu kita berasa yakinlah. Bukan peribadi dia panggil. Maka ketika tu maknanya tak batal dah, tak batal. Tu saya nak ceritanya. Selepas sembahyang zikir kuat ramai-ramai atau zikir seorang-orang perlahan yang mana tunjuk oleh salaf doktor. Dia tanya saya, iaitu hari ni kebetulannya saya ada baca post daripada seorang ulama Mesir yang sebut bahawa baca derah lepas semaya ni tidak salah. Kerana itu dibuat oleh Nabi SAW. Ada suara lebih kurang. Lepas tu pula ada dia bawa mari nas, tapi saya tak ada sebut kata-kata ulama yang dikirakan amal lepas atau celah-celah zikir saat ni tu, iaitu benda hasanat, benda kebaikan lah. Kerana zikir ni ala syi'ah. Zikir ni tu hasbuk ke ya wa'in nas. Wa idza qadaitumus salah, apabila kamu selesai ke semaya, fadhkurullaha qiyaman, maka hendaklah kamu sebut Tuhan, zikirlah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, dan di atas bahu-bahu, maknanya ketika tidur. Fa idza ma'nantum fa aqimus salah, maka Tuhan kata apabila kamu selesai, kamu tenang molek fa aqimus salah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dan semaya saat ni di fardu secara waktulah, cuma nak ayat kata suruh la tuhasbu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hendaklah kamu sebut Tuhan, zikir Tuhan banyak-banyak. La tuhasbu alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batina subhanaka fakina 'adzaban nar. Ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina 'adzaban nar. Maka ayat-ayat ni semua tu menunjuk kata zikir saat ni digalakkan kita saat ni tu zikir sebanyak-banyaknya. Dan ada ulama sebut bahawa tidak ada nas yang yang larang zikir lepas semaya, tak ada nas. Yang zikir saat ni tu
di celah-celah semaya tarawih saat ni. Sebab tu diamalkan oleh ulama Mesir ada sebut, dan ada nas-nas yang tertentu baca selepas daripada witir, contohnya subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikah dah. Semua tu ada dalam nas dah lebih kurang. Maknanya benda ni buat kesimpulannya benda hasanat, benda kebaikan diamalkan oleh as-salaf, dah diamalkan oleh orang-orang dulu, dan diamalkan oleh ulama. Diperkenankan, orang panggil diperkenankan, maknanya ulama saat ni tu kena setujulah dengan apa yang diamalkan, kerana nak ganti daripada orang Mekah tawaf di celah-celah selepas daripada semaya tarawih, selepas ketika istirahat atau tarwihah, satu tarwihah, dua tarwihah, saat itu ada tawaf sebelum semaya witir, dan orang Madinah pula tambah semaya. Itu menunjukkan bahawa dalam Islam itu menggalakkan amal ibadat dan menggalakkan amal, dan amal-amal yang di galak saat itu, suruh buat saat itu, benda-benda yang orang panggil, kalau istilah dah sebut ulama, saya ingat Syekh Ali Jum'ah dah sebut hadis kata man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan satu amal yang bukan di atasnya perintah kami, hak tu hak tak ada langsung, bukan perintah kami. Adapun azkar, hak ni tu perintah-perintah kami secara umum. Sebab tu maknanya tidak menjadi halangan gapo lah, kita tak usah turutlah orang hak kata tak boleh saning, kerana orang tu orang hati saat ni tu sepik, lepas tu pula orang hati tu hati zaid, orang panggil duk cemburu orang buat kebaikan, duk cemburu orang buat zikir, duk cemburu orang buat azkar, apalah tu. Setelah kita mikir molek, memang ulama-ulama dulu ni bila tengok pak orang zikir, orang gapo gak, lepas maya bila pun moga gak Tuhan suruh secara umum gak, pakat tak apa belaka. Lepas tu mari puak-puak belakang ni setengah-setengah lah. Dan saya mohonlah bulan puasa ni kita tak sekecek benda-benda kini dah. Tapi yang penting gak tak usah duk kira lah. Tak usah duk fikirlah turut demo tu lah. Demo tu orang biasa orang panggil hidup cemburu ibadat saja. Benda-benda lain apa tak ada cemburu sangat. Zikir pas semaya gapo orang gapo lah tu. Padahal benda tu benda ala si'ah. Tuhan suruh secara luas. Tu. Kuntong mau bawa ham buat. Orang mengandung saat ni tu bawa mau royak tu tak boleh puasa. Hak ni tu kita nak tanya kata siapa royak. Hak ni kita nak tanya kata bomo mana, bomo Islam ke tak. Sebab kita ni orang panggil dak kena tengok dulu. Kalau bomo Islam thiqah, kena bomo Islam, bomo hak warak, bomo thiqah. Bomo hak dipercaya ada hati dia dengan agama, maka pada ketika tu ya wayak tak leh, contohnya kerana takut menyebab dah lah. Maka pada ketika tu boleh kita buka, orang mengandung ni boleh buka sebenarnya. Cuma gak ia dikirakan marid bila ia tak ogak ya gapo saat ni kan. Bila marid faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Maka orang sakit, orang gapo saat ni tu dia kena qadha pada hari lain pula. Sebab tu kalau ia tak ogak kerana dia tak agak kerana diri dia, maka tak kena bayar kafarah. Tapi kalau dia takut anak dalam perut, maka pada ketika tu kena bayar kafarah. Pada ketika tu kena bayar kafarah. Dan itulah saja. Bukan bayar fidyah panggil, kafarah pula kena bayar fidyah. Siupak sehari lah. Lah tu. Jadi, lepas tu kalau ia buka turut hak bawa royak, maka pada ketika tu kita pada ketika tu gak kita kena qadha lah, boleh buka boleh buka kerana dia uzur panggil dia marid. Lah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama ini พ่อแม่สมัยนี้จะเข้าข้างลูกไม่ดีนิรคุณตามทุกอย่างกว่าลูกที่จะเป็นคนดี. Ni orang panggil penyakit akhir zaman lah. Orang saat ni tu kasih pada anak pelajar, tak berani nak suruh. Sebenarnya kita tak ada ke, kita ni tak leh suruh benda, tak leh turut orang panggil anak ni kita kena didik dia, kena hajar dia dan kena latih dia orang panggil. Kita wajib di atas kita saat ni tarbiyah. Dan wajib di atas kita didik, hajar dia kan. Dan kita kena hajar bukan membesar saja. Bukan membesar. Adapun
warham apa ni wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Hak tu tarbiyah ke panggil, dia didik. Tapi hak ini hajar, kena latih lah. Sebab Nabi SAW sebut, muru auladakum, suruhkanlah anak kamu bis salah dengan semaya wahum sab'u sinin. Ketika mereka umur 7 tahun, wadribuhum 'alaiha, dan pukul godai koho-koho lah hajar ke panggil, di atas tinggal semaya wahum, sedang mereka itu asyru sinin. Maknanya dalam Islam itu sendiri suruh royak dan suruh latih, suruh betul, suruh hajar supaya apa ni supaya anak kita saat ni tu jadi berjuruh, jadi molek. Jadi siapa yang masuk ni saya mahu bakat chair banyak dah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tak ada orang lebih baik pahala daripada orang yang duk ajak manusia kepada jalan Allah. Sebab tu ibu bapa saat ni tu wajib atas bapa kena ajar, kena latih anak. Kena ajar anak semaya, kena ajar buat kebaikan. Jangan ajar dia saat ni tu buat maksiat dan sebagainya. Tak boleh benda tu dah. Sebab tu cuma gak anak orang lain ini, kerana boleh duk turut anak, kerana kadang-kadang ibu bapa sendiri tak faham agama. Ya kena ada orang panggil, kita kena ada mesra dengan agama. Kena ada agama lah apa? Tak ada agama hak ni, rasa tak apa belaka. Ingat molek apabila kita berasa tak apa belaka ni, hati kita ni ada orang panggil hati qaswah, hati kerah. Ada Tuhan sebut fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka celakalah bagi orang yang hati-hati kerah, yang mereka itu saat itu sesak, mereka kerah hati daripada ingat Allah Subhanahu taala, ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu duduk dalam kesesatan. Sebab tu kita nak turut anak saat ni tu kena tengok jugalah anak saat ni tu dia duk turut rasa belaka, kena suruh, kena murih, jangan jadi anak mah. Apakah hukum mani selepas asar dalam puasa? Apakah hukum mani selepas solat asar? Mani selepas solat asar saat ni tu iaitu mani selepas solat asar ni makruh, tak batal, kerana perkara yang batalkan puasa ni 7 perkara. 7 perkara saya mari ayat dah, iaitu makan minum. Yang kedua pula iaitu masuk sesuatu dalam rongga. Yang tiganya iaitu muntah sengaja. Yang keempat pula iaitu mengeluarkan air mani. Yang kelima jima isteri. Yang keenam haid dan nifas. Yang ketujuhnya iaitu riddah, jatuh agama. Jatuh agama. Dan orang panggil jatuh agama lah, dan gila. Itulah. Sebab tu tak batal tu. Salam akrab Ustaz Maleng Rư Kabu Thikin Mai Dai Tai Thi Pa Pu Lamat Soh Mai Tha Mai Au Ok. Ada kabu, ada kabu orang panggil dah. Ada kabu, maka dia mampu duduk di atas sejadah. Ya, kalau bangkai ni, kalau kita tak ada bangkai saat itu, kalau kita tak ada tanggung, tak ada tanggung orang panggil, tak ada tanggung najis, tak ada tanggung bangkai, dia duduk letak bawah jadah kita, lekat jadah kita tak ada tanggung, tak apa. Dan jangan duduk di baju kita. Dia mampu duduk lekat kocek baju apa tanggung bangkai, tanggung najis. Bila tanggung najis tu tak sah semaya kerana syarak. Kita nak sah semaya kena suci pada najis. Sebab tu tak boleh pada ketika tu dah. Tu kita kalau duduk lekat ke baju tak boleh kita nak semaya tanggung najis. Tapi kalau duduk di sejadah tak apa tu. Dah duduk sejadah tak ada masalah, duduk lekat di sejadah. Okna mazisiat sinut mai keluar air mazi. Air ni ada 3. Pertamanya tu orang panggil
Air ni ada 3 jenis. Pertamanya air mazi. Air mazi ni air galak. Dan kita ni kena ingat molek lah boleh puasa ni. Cuba boleh gak benda-benda hok buat kuruh puasa semua ni kita kena jauhkan lah. Dan tak usah duk fikir hak retina, duk fikir gapo, fikir hasad gapo semua janganlah. Kita jangan dan duk tengok le Facebook, duk tengok gambar, tengok apa ni gambar-gambar lucu sebagainya. Maka tak boleh kita ingat walladzina la yashhaduna zur. Kita tak tengok benda-benda tak online kan. Sebab itulah kena batal lah. Boleh-boleh puasa ni sampai ke tubik air mazi ni bukan dia ni. Lepas tu pula air mazi ni tak batal. Tak batal keluar air mazi. Air mazi ni air galak abang ni. Air hok ke tubik ketika nak jimuk isteri atau dia dah mula abah dak bergurau ke apa semua saat ni dengan isteri maka tubik air mazi. Dan yang keduanya panggil air wadi. Air wadi ni iaitu air tubik dengan sebab lama tidak jimuk dengan isteri. Dan atau ketika letih tubik ni berapah semua itu air wadi, semua tu najis belaka. Ada tak batal puasa tapi batal wuduk. Dan najis, cemar kena basuh. Dan yang ketiganya iaitu air mani, maka air mani ni cuci. Tapi kalaulah istimna, makna mengeluarkan air mani, maka batal puasa kena sebab istimna. Istimna ni tak kira sama ada isteri ke tolong dan atau dia buat apa sajalah asal ke tubik, maka itu batal puasa. Tapi kalau duk kaya saja tak ada buat, maka tubik dengan sendiri maka tak batal tu. Dan air mani ni cuci bersih, kena kain ke apa semaya tak apa. Tak cemar. Ya tak supaya air kecing tu najis, 4 jenis air semua kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapa kerana apakah berkhilaf dari kalangan ulama tentang baca bismillah pada surah Taubah? Asalnya bismillah saknanya iaitu bismillah saknya itu bersamalah bismillah. Kerana apa? Ada hadis disebut hadis Nabi SAW, kullu amrin zivalin, tiap-tiap perkara mempunyai kepentingan, la yubda'u fihi bismillah, ia tidak dimulakan dengan bismillah, huwa abtar, maka iaitu dia kudung mana kisul barakah, mana kurang berkat, tak berkat letak bismillah. Tu asal bismillah ni tiap-tiap perkara penting, nak naik motor nak bismillah, naik kereta bismillah lah, makan nasi bismillah lah, semua bismillah belaka. Dan bismillah ni galakkan kita banyak-banyak lah. Cuma dalam surah Taubah, 14 surah Quran ni ada 13 surah yang dimula dengan bismillah. Dan disunatkan kita baca bismillah setiap kali kita baca mula surah. Dan satu bismillah ni satu ayat daripada Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i, siapa-siapa tak baca bismillah, baca Fatihah maka tak sah semaya dia. Kemudian la surah Taubah ni sebab apa? La surah Taubah saat ni tu ada khilaf ulama. Kata setengah ulama tak ada bismillah ni kerana surah Taubah dia sambung daripada suratul Anfal yang sebelumnya. Jadi suratul Anfal tak habis lagi, maka disambung dengan bismillah. Dan yang keduanya, kata setengah ulama tak ada bismillah pada suratul Taubah kerana surah Taubah ni surah perang. Bila surah perang kak, maka bismillah ni ada Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ar-Rahmanir Rahim Tuhan Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Tuhan Maha nyanya kepada hamba-Nya. Kesiabelah. Patut kesiabelah apa-apa. Sebab itulah tak ada bismillah tu kata setengah ulama. Dan sebab tu kita sembelih, bila kita sembelih kambing, sembelih lembu, sembelih ayam, maka kita sunat baca bismillah sahaja, tak ada Ar-Rahmanir Rahim. Bismillah sahaja. Tak ada kena bismillahirrahmanirrahim. Kerana apa? Ar-Rahman Rahim tu makna kasih. Jadi tak sesuai dengan tepat. Kerana sembelih ni mati, tubik darah macam, maka tak sesuai di tempat tu. Maka pada ketika disunatkan bismillah sahaja. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Adapun asmayat bismillah pun cukup dan bismillahirrahmanirrahim pun boleh. Kita nak ambil wuduk. Itulah sahaja. Al-Quran tinai afdal kuara wang masjid kap ban naik cuang Ramadan. Kita nak baca Quran di mana? Sama kita nak baca di rumah ke atau kita nak baca di masjid. Ada hadis kalau kita baca ramai-ramai, ada hadis Nabi SAW sabda majtama'a qaumun, tidak berhimpun satu kaum fi baitin min buyutillah,
di satu rumah pada rumah Allah. Maknanya di masjid lah. Yatluna kitab Allah. Mereka baca Quran wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka itu pelajar sesama mereka pakak baca. Illa malaikat nazalat alaihimus sakinah, turun di atas mereka itu ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi mereka, ditudungkan dengan rahmah. Wa haffat humul malaikah, dan dilikung oleh malaikat. Nah, wa dzakarahumullah indah, dan Tuhan sebut mereka di sisinya. Maknanya kalau kita baca ramai beripung, pakak duk baca tadarus Quran di masjid, maka itu pahala banyak Tuhan tu rahmah, sakinah dan malaikat pakak likung kita. Dan kalau kita baca rumah pun tak ada masalah. Ada sebut juga kata masalah kita jangan jadi rumah kita saat itu kosong ke, tak ada baca apa, tak ada sebut apa Quran dan tak ada baca Quran. Jadi sebuah rumah yang mati ke panggil. Sebab tu hak mana lebih afdal? Lebih afdal kalau kita baca di masjid, maka di sambil kita baca, kita juga boleh iktikaf. Dan kalau kita baca di rumah pun boleh juga. Sama amal ibadat. Sebab Nabi SAW sebut al-mahir bil Quran ma'al bararah al-kiram. Orang yang lancar Quran, dia akan dapat bersama dengan malaikat di akhirat, malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ata'u fihi wa alaihi syak, dan siapa yang baca Quran gap-gap susah di atas lidahnya, falahu ajran, maka boleh dua pahala. Dan Nabi SAW sebut, Nabi kata, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca satu haraf daripada Quran, kana lahu bihi hasanah, dia boleh satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu hasanah tu 10. Wala aqulu, Nabi kata, aku tak ada kata alif lam mim harfun. Alif lam mim tu harfun, lakin aqulu, tetapi aku kata alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Maknanya kita baca alif lam mim boleh 30. Maknanya di mana-mana pun. Dan Tuhan sebut Quran ni di antara zikir juga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tuhan dikirakan Quran ni zikir. Sebab tu Imam An-Nawawi ada sebut al-madhhabul al-mazhabu al-mukhtar as-sahih alladhi yu'tamadu alaihi min al-ulama anna tilawat al-Quran afdal min at-tahlil wa at-tasbih wa ghairihima min al-adhkar. Mazhab yang terpilih yang diiktimad ulama bahawa Quran lebih afdal. Sebab tu khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Siapa sebaik-baik kamu saat itu orang baca Quran. Dan orang mengajar Quran, dan Tuhan sebut innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang baca Quran saat ini, dibaca Quran, maka Tuhan akan tambah iman mereka. Sebab tu yang penting juga fastabiqul khairat, kita buatlah kebaikan, baca Quran kita di mana kita berada. Pas kita nak pergi baca masjid, maka boleh pahala iktikaf. Kalau kita baca ramai-ramai, tentu di masjid lebih afdal, kerana Nabi sebutlah hadis saya baca tadi, kalaulah kita baca seorang kat rumah tak ada masalah, kerana itu zikir saat itu. Kita nak sebut Tuhan, nak ingat Tuhan, maka kita bacalah. Tuhan sebut alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila qala subhanaka faqina 'adzaban nar. Tuhan sebut boleh kita zikir di mana-mana kan. Mengapa Wahabi bentang sangat hal tempat sembahyang antara masjid masjid dan padang? Sebab apa orang Wahabi iaitu meletak sangat semaya di masjid? Kerana mereka ni sebenarnya mau silap faham, mereka silap faham dan mereka tidak aku qawaid atau qaidah cara mikir hak ulama. Contohnya mazhab Syafi'i ada sebut bahawa masjid tu afdal kerana sekira masjid tu luas. Semaya di masjid lebih afdal kerana orang Mekah tak ada tubik semaya pada dan di Madinah saat itu Imam Syafi'i ada sebut bahawa kerana sepi.
Sebab tu bila masjid tu luah, maka semayalah masjid saja, kerana boleh iktikaf, boleh iktikaf, boleh semaya tahiyatul masjid dan sebagainya. Itulah, dan masjid ni afdal buqa'il ard, iaitu lebih baik tepat di atas muka bumi ke, sebab tak ada tak ada yang lebih baik daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Cuma orang setengah mereka itu jadi terik orang panggil. Ya kaedah ada imam Syafi'i, ada kaedah ya cara ya panggil ya faham. Bila dia kata sebab spek, maka ada alasan dia. Kita nak pergi dakwa kata, Nabi hak nak lawan Nabi boleh ke? Hak Nabi buat hak lebih sekali. Nabi dah sembahyang masjid juga sekali. Sebab itulah kita nak kata fardu tak leh. Cara mikir orang Islam dulu saat itu ya luah. Dan mereka meraihkan kepada ulama-ulama yang bertentang dengan mereka, tak serupa mereka saat itu. Mereka meraihkan itu akhlak ulama. Kita tak leh kata memang tu tak kena. Mana boleh? Ya ada alasan di kulli wajha huwa muwalliha fastabiqul khairat. Bagi tiap-tiap tu ada pandangan. Ya dia duduk pegang apa semua. Maka pada ketika tu nak pergi kata itu tak leh. Dia kata, ni hak Nabi buat juga di masjid pun. Bukan Nabi tak buat asam. Dan mereka beragap. Duk kaca dan suhab musalla ke apa semua. Dah hari ni bukan kita tak saya tubik masjid, jadi isu dah lah ni. Jadi isu kata kalau tubik masjid kok seolah kata tu bukan turut Nabi, turut Wahabi, jadi tu pula. Dan sebab itulah tu kita tak sah. Tak sah duk kira lah. Moga kok dalam ya ada bang. Salam Ustaz Tajid vaksin COVID siatu siut. Kalau kita pocok vaksin boleh ke tak? Boleh ke tak kita pocok vaksin? Jawabnya pocok hak ni tu hak tak leh benda ni wusulu ainin ilal jawf min manfadh maftuh, iaitu sapa sesuatu dalam rongga, sapa sesuatu dalam perut melalui rongga saat ni tu, iaitu lubang mulut, lubang telinga, lubang kecing, lubang berak. Maka masuk ke kulit ni bukan rongga. Bila bukan rongga maka tak batah. Tak batah bila masuk ke ni. Sebab tu kita pocok vaksin COVID tak batah. Tak batah. Cuma ada ulama kata hak pocok batah ni iaitu air garam. Kita buh 6 kali buh air garam maka batah, kerana air garam saat ni dia kenyir. Dia berlawan dengan tujuan puasa, maqasid as-siyam orang panggil. Tujuan kita narum hak puasa saat ni. Sebab tu tak boleh tu. Tu Ubaidillah dah. Pocok tak ada apa. เงินเก็บในธนาคารต่างหากเวลาจะคิดซะกาตต้องรวมกับเงินหมุนในร้านไหมduit zakat hak duk dalam thanakan saat ni orang panggil duit zakat, duit sipar. Bila duit sipar syarat nak kena keluarkan zakat iaitu dua. Pertamanya sampai nisab. Sampai nisab ni iaitu kita kira mari kali atau kun dengan gomah 5 kut sama. 85 gram. Maka tubik 100,000 lebih ke siapa setahun tu hidup sipek, maka pada ketika tu siapa setahun maka kita wajib kena keluarkan zakat. Tu duit sipek. Ada pun duit berniaga hak itu, zakat berniaga suku. Sebab apa duit zakat berniaga suku? Kerana zakat berniaga saat ni tu dia zakat berniaga saat ni dia kena zakat berniaga saat ni tu dia tak ada syarat siapa nisab awal tahun. Zakat berniaga ni dia syaratnya iaitu siapa nisab dan siapa haul. Iaitu berniaga siapa haul maknanya kita berniaga bulan Ramadan sampai Ramadan lepas. Lepas tu duit kita di hujung tahun siapa nisab ke tak? 180,000 maka dikirakan duit hak ada munwian hak ada hari tu. Lepas tu kira barang. Duit hak ada hari siapa nisab. Hari siapa haul. Siapa haul saat ni tu siapa setahun saat ni tu kita kata 10 hari Ramadan. Maka kita kena kira hari 10 Ramadan saat ni tu duit munwian hak ada berapa. Lepas tu kira duit duk tah barang tu berapa. Maka barang saat ni tu kena kira orang panggil qimah suqiyah. Qimah suqiyah ni iaitu rega kita jual barang. Rega jual barang ke demo. Orang kalau kita barang berapa? Kain baju, kain atlas contohnya selesai berapa? Maka kita kira harga barang kita jual demo bukan harga beli. Harga beli tak boleh. Kita kena kira
khai song, hak kita jual demo khai song. Kalau tak khai song kali pun, kita kira tu barang ni kalau orang jual barangnya ni. Maka kita kena kira tu campur dengan duit yang ada. Ada munui yang duit ada saat ni. Maka kita wajib kena keluar zakat. Iaitu han sisip. Kita bagi 40 atau orang panggil 2.5. 2.5. Maka wajib kita keluarkan zakat. Tang hak suku-suku lah. Kerana duit sipir ya suku. Duit sipir, duit ni menego zakat, menego suku. Niทอง7 บาทใช้3 บาทอีก4 บาทครบปีแล้วยังไม่ใช้จะต้องจ่ายซากัตหมายบาโบmah ada 7 kau dah 3 kau haduk pakai 4 kau dah sipir maka wajib keluar zakat hak sipir sahaja. Hak sipir saat ni tu iaitu 85 gram. 85 gram saat ni tu iaitu 5 kut sama. Ada setengah 5 kut ne, tak apalah. Yang penting kau saya wayak 5 kut sama hak ni tu kan nak bercepat gitu ya. Dan maka wajib kita kena keluar apabila sampai 5 kut sama. Ada pun tinggal 4 kut. Dah hak kita sipir maka tak wajib kita kena keluar. ที่ทำงานผมบางครั้งบางวักตูละหมาดยืนไม่ได้เลยจำเป็นต้องละหมาดในรถแล้วทำไงกันรุกลครับ tempat kerja seandainyaละหมาดยืนไม่ได้nak berdiri tak boleh nak semaya lah diri tak boleh kena semaya lah nyetak nak buat lah mana sebab apa tak boleh diri saat ni kena tengok situ dulu sebab apa kalau tempat spek rendah tak boleh kita nak bangun dah kena duduk situ ya maka dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda salli qa'iman hendaklah semaya berdiri fa illam tastati' fa qa'idan kalau tak kuasa maka duduk fa illam tastati' kalau tak kuasa juga fa ala jambin atau sebut fa muttaji'an nyengeng dah tengok kita kena kuasa suka mana kena buat tu semaya ni tak asal semaya ni kena berdiri tu sebut faqumu lillahi qanitin kena bangun kena berdiri ke jadi kena kalau suk tak leh gak suk tak leh tak mana tak leh maka kita buat apa kita boleh dah buat apa boleh dan saya mohon kepada Pak Cu Abdul Karim ni dah kalau boleh wayak sebab gapo boleh tak ada tak sebab gapo tak boleh tak boleh bangun saat ni tu sebab gapo nak tengok dululah kalau boleh kita tempat lain nak pergi tempat lain luar tu kalau tak ada langsung dah tak boleh bangun juga maka boleh nak buatlah mana moga tak boleh berdiri ke tak boleh berdiri moga Nabi wayak kalau boleh berdiri kena berdiri kalau tak boleh berdiri kena menyetak setara tu lah dah cuma itulah saja เลือดที่เสียเดือนรอมฎอนเวลาจะละหมาดจะทำความสะอาดข้างในจะเสียปศไหมเลือดที่เสียเดือนรอมฎอนเวลาจะละหมาดจะทำความสะอาดข้างในจะเสียปศไหม lahana tu darah ni dah setiap orang masuk saya mohon share insya-Allah dah bakat share insya-Allah darah hak tubik betul mana dah darah tubik daripada mana nak kena tahu situ dulu เลือดที่เสียเดือนรอมฎอน darah hak mana tu mohon dah telah tulis semula darah kapo tubik daripada mana sebab nak fatwa nak hukum tak boleh al-hukm ala syai' fad'un an tasawwurih nak hukum atas sesuatu saat itu kena faham kena reti dulu tak reti mana tu dah saya mahu bakat share dah ada tanya semua tu ustaz mau truat rit si duang au meluang nai tawanak puasa sia mai ustaz dah hak ni jari saat ni tu apabila masuk dan masuk dalam saat ni tu batal puasa apabila masuk sesuatu usulu ainin orang panggil masuk sesuatu dalam
maka batal puasa. Dah. Bila batal puasa, kena qada semulalah. Itulah. Dah. Kena qada semulalah kerana masuk sesuatu le rungga dah. Oh, ni banyak ni. Salam Ustaz. ก็ถามเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับรอมฎอนนะครับอยากถามว่าเรามีลูก1 คนผู้หญิง2 คนถ้าเราจะแบ่งมรดกความแบ่งให้เท่ากันเพื่อไม่ให้พี่น้องทะเลาะกันหรือควรแบ่งตามหุกกลมลูกชายได้2 ส่วนอยากถามว่าเราควรเลือกทำแบบไหนที่จะทำให้เราได้บุญมากkita nak buatlah mana pesaka ni kalau kita nak bagi kena bagi turut pesaka kita nak bagi sebelum daripada mati tu pun boleh molek kalau orang Arab dia buat bersiap-siap dah. Saka ni bagi turut yang mati, turut tu patut yang mati takah tu dah. Karena lidzakri yusikumullah fi auladikum lidzakri mithlu hadzil unthayain. Nah, hak jatah saat ni tu 2 gie, hak tina segie. Ya bukan sebab apa dah. Dia panggil jatah kena belanja lagi bining. Lepas tu pula dia juga kena sara anak, sara gapo dia perlu banyak. Dah orang tina ni tekah hidup lah ni duk ngamek ya. Pada nikah dengan duk dengan abai dia, abai sara pula. Dah bila cerah dengan abai dia pula, ya klik duk dengan mak dia pula. Dah atau ya ada duit belanja, ada duit gapo. Lepas tu hak ni tak ada. Dia tak ada. Dah sebab itulah Tuhan beri jatah saat ni tu lebih banyak pada ketika masalah perempuan anak. Tapi kalau hak tina pun ada juga, hak boleh banyak pun. Dah sabah pada juga tina pun. Bukan tu tak ada langsung dak. Sebab tu nak bagi cara mana? Bagi tu hukum Tuhan. Wa tilka hududullah. Dah. Hukum Tuhan wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Siapa apa ni ada sebut ke fala ta'tadu wa tilka hududullah fala ta'taduha. Jangan melampau. Dan tak ada sebut wa tilka hududullah fala taqrabuha. Jangan kita langgar perintah-perintah Tuhan. Molek sekalinya iaitu lebih afdal kita bagi turut pesaka itulah. Bagi turut pesaka. Tak apa insya-Allah rezeki ni hak Tuhan belaka. Tuhan sebut nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami memberi rezeki wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anak kamu kerana kamu takut tak ada apa ni kamu takut tak ada duit. Takut memikir tak ada duit. Lepas tu sebenarnya Tuhan kata wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Tuhan yang memberi rezeki inna qatlahum kana qita'an kabira. Jadi Tuhan beri rezeki belaka ke? Tuhan beri rezeki belaka. Kita kadang-kadang anak kita saat ni tu apa kata kita duk taruh kadang-kadang mak pak tu saya ke dah. Mak pak saat ni tu saya. Dah kadang-kadang ibu bapa ni saya nak duit apa ni saya nak guna duit dah. Lepas tu mereka bila saya saat ni kok Allah beli ni taruh ke anak takut anak tak ada duit. Apa kata anak besar nak kerja nak ngaji tak ada bakal duit kita. Tu nak ayat terus kini hak Tuhan suku-suku tak usah bimbel harus kisah ni. Banyak mana orang miskin tiba-tiba anak tu kaya lebih rega lagi. Banyak mana orang yang kaya tiba-tiba anak miskin lebih rega lagi. Kita tak usah bimbel harus kini hak Tuhan belaka dah. Maka kita tunggu hukum Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Baba. Ya spray ke hop ฉีดเข้าปากบาตาปอซอไหม kita pun ya pun ya hop iaitu balagh adakah bata benda ni khilaf ulama ada di antaranya iaitu Syekh Yusuf Al-Qardawi dan ulama-ulama Saudi dan ada juga ulama-ulama lain lah sebut bahawa tak bata kita pun ya sebabnya pertama kerana ia terlalu sikit yang masuk tu sikit sangat ya. Dah benda tu tak nampak tengok. Ia sikit. Yang kedua pula ia tak masuk dalam maidah. Ia masuk dalam lum atau lubang nyawa. Ia nak besar ke lubang nyawa. Yang tiga pula dia saat ni tu ia bukan makan dan minum ia kepak saat ni tu kerana darurah, kerana terpaksa. Sebab tu ulama menghukumkan bahawa tak batah. Dan ada jugalah di Malaysia ni ada 2 mufti yang fatwa kata tak batah dan ada 12 lagi fatwa kata batah. Terserahlah waktu tu masing-masing lah. Orang panggil kita di sini ni di petani kita saat ni tu
tak ada ulama kita ni banyak tak boleh belaka. Cuma kok saya ambil fatwa-fatwa ulama hak radap lok panggil dah supaya Syekh Suqardawi ni kita panggil orang siapa tarah. Dan setara tu maknanya bila ya fatwa kita baca boleh lah. Dan ulama-ulama lain seperti juga, dan ada sebut ulama-ulama kita tak boleh. Di antara tu kita Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, iaitu Wahbah Az-Zuhaili kata batah. Sebab tu kita guna tu hak kata tak batah. Bila kata tak batah kita baca. Tak usah duk fikir banyaklah. Orang panggil bila ada ulama kata tak batah, sudah dah kita. Maka kita baca, tak ada masalah. Di akhirat sah, Tuhan tanya, kita boleh royak kata ada ulama yang mengatakan boleh. Itulah saja. Saya royak sajalah. Namazi kat nam wadi tong ap namai. Tubai ai mazi dan ai wadi kena maning jawabnya tidak, tapi kena basuh. Kerana ya naji ya cema. Ai wadi dan ai mazi wajib dah kena basuh. Dah kalau kena kok kain maka tak sah nak semaya dengannya. Kerana ya cema najis. Sebab tu adapun ai mani maka tu wajib kena maning. Tamwa sejadah rup sung dengan put tarup rojak lama dai mai dak sejadah saat itu rupa nak supa ngabrala nak supa ngabrala. Bila nak supa ngabrala saat itu kita tak usah ambil lah, kita tak usah gunalah. Kerana apa? Kerana benda tu saat itu dia panggil innamal khamr wal maisir wal ansab saat itu kong bala semua lazlam rujusun, situ tu jenis-jenis syaitan dia panggil. Nak serupa kalau nak serupa ya bukan tak apa, makruh saja yalah. Tapi kalau ya serupa dah serupa berhala maka tak sahlah. Kita berhala-berhala ni tok kong dia panggil, tok kong ni tak leh. Tok kong ni lambang syirik, dah tok kong lambang kafir. Lambang kafir, bukan lambang Islam dak. Sebab tu kita tak leh. Kita orang Islam saat itu kena jaga benda-benda ni. Assalamualaikum Datuk, kita makan sahur dengan tahu masuk fajar kerana lalai, adakah boleh? Tak. Kita makan sahur tak tahu kata masuk fajar dah. Bila kita tak tahu saat itu bila kita makan kita tak tahu, tiba-tiba ternyata kata naik fajar dah. Masalah ni tu saya ada ingat kata tak apa tapi bila tahu saat itu kena berhenti lalu lah, kena berhenti lalu. Jadi masalah ni kita duk makan dah tiba-tiba tak tahu, tiba-tiba tahu kata habis. Tapi cuma nanti saya nak tengok sekali lagi lah, belalah saya tengok kali lagi masalahnya, iaitu makan sahur tak tahu, tapi duk ingat-ingat supaya tak apa apalah, nanti saya nak tengok sekali lagi. Puying pai lama tarawih ti masjid dai mai mi kun bok pumwa pai mai dai. Boleh dak orang tino gi semaya tarawih, awaknya boleh. Nabi tak sewi lagi. Ada sebut la tan'u nisaakum. Jangan lagi isteri-isteri kamu orang tino gi masjid. Digalak kita ni semua saat ni digalak kepada masjid lah. Semaya tarawih boleh pergi di masjid, insya-Allah. Tak ada pun ada yang kata tak boleh pergi saat itu. Saya tak faham sebab gapo. Ada hadis Nabi tak sewi lagi kata nak pergi masjid. Pergi semaya masjid tarawih. Tak ada fitnah lah ni. Fitnah mari di mana? Dok pergi naik motor kereta apa jalan. Sore ya klik malam-malam pukul 10. Tak ada fitnah. Sebab tu buat kita saat itu pergi masjid lah semaya. Molek lebih khusyuk, lebih sempurna di masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Orang-orang beriman naklah mereka saat itu mengimarahkan masjid, pergi masjid, semaya di masjid, memeriahkan masjid dengan kita pergi masjid. Masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dalam masjid ni orang kena bersihkan hati sebab lawan nafsu. Dia nak pergi masjid ni lawan nafsu. Maya rumah ni mana nak khusyuk. Karena kadang-kadang semaya cepat. Ni tu email jadi tu email, maka kita turut tu email. Kita semaya jemaah boleh 27. Orang tina pergi masjid boleh 27. Sebab itulah kita pergi masjid lah, insya-Allah.
อยากถามว่าเมื่อผู้หญิงฝันช่วงปโสแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราต้องอาบน้ำ kita mimpi nak maka kena tengoklah atau basah tak basah. Bila keluar air mani basah maka wajib kita kena mandi. Tapi kalau tak ada tubik air mani tak ada keluar maka tak kena mani. Tak kena mani ke mana tak tubik. Tapi bila tubik basah maka itu tanda kata kita keluar air mani maka wajib mani pada ketika tu. Kalau tak ada basah tak ada basah maka tak kena mani kerana tak ada orang panggil tak ada tubik tu. Tak ada tubik. Imam baca surah Imam baca surah melihat Quran apa hukum. Tu Imam ni baca surah. Tengok Quran boleh tak? Jawabnya boleh. Kerana Siti Aisyah radhiyallahu anha suruh maula dia semaya jadi imam. Kerana dia semaya saat itu tengok mushaf. Maka pada ketika tu boleh. Tapi cuma kena jagalah takut harakat gerak tu banyak. Gerak ni boleh 2 kali saja berturut-turut. Tapi kalau gerak jari banyak tak apa, banyak kali pun. Gerak anggota besar, tangan misal, kepala misal, maka tu 2 kali saja. Sampai 3 kali kira banyak. Banyak tu batal puasa. Batal semaya. Sebab tu bila kita ambil Quran tu ambil tubik sekaligus tak apa lagi. Aku yang nak gerak dia kena rengeh itu. Sebab tu tengok Quran tak apa dah. Kita tengok Quran ketika kita semaya saat itu tak apa, boleh. Dan kalau kita pergi negeri Arab, saya duk ngaji dulu kok. Makmum saat ni bakal bawa Quran belakang. Tu imam. Jadi tu imam makmum akak bawa Quran belakang. Tengok belai-belai. Tu imam baca belai-belai. Hak ni tu satu lagi. Masalah bagaimana dengan solat kita pada hak anak kita bergantung pada kita, pada hak najis ada pada anak kita seperti pakai pampers. Bila anak pakai pampers anak najis, yang mai gantung kita tak boleh. Kita kena tolak lalu. Tolak lalu tak apa. Kalau dia pegang lama, maka pada ketika tu dikira kita tanggung najis. Bila tanggung najis maka batas semaya sebab nak syarat sah semaya kena suci daripada najis. Maka apabila najis duk terikat dengan kita, maka pada ketika tu jadi kita tanggung najis, maka batas semaya kita. Sebab tu anak yang tepuh kita nak tolak lalu. Jangan dia duk tak riba kita kena tolak. Tolak lalu tak apa. Jangan dia duk saat itu batas semaya. Bila batas semaya kena yang ada. Kena semaya semulalah. Kalau ada waktu lagi, tak ada waktu nak qada. Rawrum lama duha dan rajak qada dai mai. Kita lupa semaya duha, kita nak qada boleh. Boleh kita qada sunat? Boleh. Qada semaya sunat boleh. Boleh. Itulah sahaja. Boleh kita qada semaya sunat. Kita semaya tahajud kita tak bangun semalam, maka kita qada di siang hari. Boleh kita qada semaya sunat tahajud saat ni. Qada semaya sunat panggil boleh. Ada hadis ke? Seorang sahabat tak ada semaya sunat sebelum asar, dia pergi semaya lepas asar. Nabi kata semaya kan boleh. Dia kata dia tak ada semaya lagi, semaya sebelum asar. Maka Nabi ikrar, Nabi mengaku tak apa benda tu, ikrar, tak ada apa. Pumisit rap zakat mi pek klum ko hai ustaz atibai thang pek klum la dek tirian pondok cak yu nai klum nai. La pek klum ni iaitu tu hasbu innamas sadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat tu bagi orang fuqara. Orang fuqara wal masakin. Fuqara ni orang sesak sungguh. Orang yang perlu duit 100 kop boleh 30 kop atau 40 kop. Maka dikirakan dia saat ni fuqara, susah lah, tak cukup makan tu. Orang masakin saat ni tu iaitu orang hak nak 100 kop boleh 80 kop atau 70 kop, tak cukup 30 saja, maka dikirakan miskin. Dan miskin ni kadang-kadang dia ada mutu. Sebab apa? Ada rumah tapi tak cukup makan, dikirakan miskin. Sebab apa? Sebab tu hasbuk la Quran amma as-safina tu adapun perahu hak Khaidir. Nabi Khaidir pergi tebuk ketika jalan pergi lakah. Tempat orang duk jalan perahu dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya apa ke?
payah jawab lepas dah tu ke dia royak kata amma safinah fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Ada perahu yang tebuk tadi dia aib orang panggil dia tebuk, maka sungguhnya perahu tu bagi orang miskin hak hidup jalan orang kan. Ya'maluna fil bahr duk akuk orang duk pergi mari. Lepas tu raja ni bila tengok hak mana laku kok ya ambil, ya rapah ambil. Maka perahu saat ni tu orang miskin. Ada perahu orang miskin, tak semestinya tak ada perahu. Ada perahu, mana ada untuk nambah untuk apa dan ni. Tapi tak cukup pakai, maka dikirakan miskin. Itu saja. Dan wal amilin 'alaiha, wal amilin saat itu iaitu orang yang dilatih oleh imam. Amal ni nak latih setapan tua yang tak leh, nak letak tuas sendiri jadi tak leh, kena latih oleh sultan. Rumah kita ni majlis agama Islam latih jadi amal. Bila jatuh amal, ditakyin orang panggil. Dia tak surat apa dah, dia tulis surat kita apa dah. Bila letak saat itu, maka pada ketika tu dia boleh jadi amal, jadi pungut zakat. Dan amal saat itu dan muawin dia, orang tolong dia semua saat itu kena takyin di belakang tu. Boleh makan. Makan apa? Makan mengikut ujratul misli, iaitu orang upah berapa sehari. Kira duit hari lah, bukan kira upah. Kira ambil 1 gia daripada 8 gia bukan. Dalam mazhab Syafi'i bukan kali. Tapi ada orang kata ambil segia daripada 8. Maknanya kalau boleh duit 80,000, cabut 10,000 you kafak dia pakai bagi orang kerja. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada sebut dalam kitab bahawa tak boleh kita nak ambil dengan harga yang cabut 1 sem atau 1 sem food. 1 gia daripada 8 tu bukan. Ambil ujratul maslih lebih tu untuk orang yang ada asnaf lagi. Sebab tu wal amil 'alaiha wal muallafati qulubuhum. Muallafah orang baru masuk Islam, saudara baru panggil. Wal muallafati qulubuhum wa fir riqab, dan berdeka kahmo. Wal gharimin saat ni orang kat hutang banyak. Tak ada duit nak bayar, maka boleh kita untuk bayar hutang dia, bukan untuk pakai. Wa fi sabilillah, dan untuk orang pergi fi sabilillah. Fi sabilillah ni iza utliqa, apabila diitlaq maka utliqa ada al-qital, iaitu diitlaq di atas perasa dianya. Tapi ada ulama sebut bahawa di antara fi sabilillah ni, kalau Syekh Yusuf Al-Qardawi ada sebut bahawa sebut dalam kitab Qadai Mu'asirah dia, buat masjid boleh kita pada zakat, masuklah fi sabilillah. Sekolah fi sabilillah, sekolah tahfiz contohnya, maka fi sabilillah kita ambil 1 pergi daripada zakat kita boleh. Dan tok pakai saat ni tu boleh tak memang kena tengok. Kalau tok pakai tu makfi tak ada al-kifayah, maknanya dia saat ni tak cukup hak ayah dia bui ke apa mak dia bui, maka pada ketika tu tak boleh wik dia. Tapi dia bukan makfi, dia duk pun tak cukup mana pun, beli surat pun cuma mak wi 100 kut atau 200 kut seminggu, maka pada ketika tu boleh dia makan zakat kerana dia masuk fi sabilillah. Dan Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad kata al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu saat ni tak boleh nak banding dengan sesuatu pun. Kelebihan ilmu syariah saat ni, ilmu agama. Sebab tu boleh dah kita kepada mereka tu pakai saat ni. Dan tok guru hak ngajar pondok mutafarriq saat ni tu hak tak ada kerja gapo dah duk ngajar saja. Maka itu pun fi sabilillah. Maka fi sabilillah juga hak tu. Boleh kita nak pada tok guru, tu asnaf. Wabni sabil saat itu iaitu orang sapi. Pakai sapi kita boleh sekadar untuk dia klik pada rumah dia. Dan untuk dia makan ketika dia sebelum dia nak klik saat ni, kerana dia tak ada makan naik apa semua, maka boleh kita faridatan minallah, maka itu fardu pada Allah. Wallahu alimun hakim. Dan Tuhan saat itu maha mengetahui dan maha bijak. Salamkah lama tarawih niat yang dia daimai. Lama tarawih niat yang dia daimai. Kita niat tarawih ni kena niat tiap-tiap rakaat dah, kerana semaya tu suku-suku. Niat semaya tarawih lah. Usalli tarawih, tak ada apa dah. Aku semaya tarawih cukup dah. Kerana tarawih ni ya sunat, ya ta'yin, ya syarat niat ada 3. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Kosak taruh tak ye. Kosak ni kita kosak sengaja kita nak buat, bukan lalai, bukan lupa, bukan gapo dak. Nak semaya. Yang keduanya taruh saat ni mana kita niat dalam takbir. Yang tiganya ta'yin, kita menentukan semaya kita fardu.
atau sunat. Gitulah. Kalau semaya sunat, sunat. Semaya tarawih ni salat tarawih boleh dah. Dah. Boleh, tak ada masalah. Assalamualaikum. Gapo ni abot? Ya minggen ye kuat paraya minggen ye kuat sami. Paraya cak hai. Zakat sami ne kroni sami yang kengreng you dai mai. Dah. Bini nak bagi zakat pada suami boleh tak? Kalulah suami saat itu miskin, boleh masuk dalam asnaf. Tapi kalau suami saat itu kaya, maka tak boleh. Nah, dia duk kagah, duk kerja ke apa semua, maka pada ketika tu, dia duit duk masuk ke apa semua saat itu, dia ada al-kifayah, dia panggil, ada kerja hak, boleh kerja cukup, maka tak boleh nak wi. Boleh nak wi. Tok laki ni tak boleh nak wi zakat pada bini, dah bini boleh wi. Sebab tu bini saat itu boleh bayar zakat fitrah kalau tok laki sesak miskin.คือเราทำการค้าขายสลากและเงินในการค้าขายของเราได้ครบโฮลและนิสอบนานมาแล้วแต่เราเพิ่งจะมาจ่ายซะกัตปีนี้อยากรู้ว่าต้องทำอย่างไรต้องคิดทั้งหมดหรือไม่ที่เงินที่สะสมที่เราได้จากการค้าขายนั้นหรือแค่คิดแค่เงินที่มีอยู่ในการค้าขายzakat saat itu kita kena keluar setiap tahun. Bila kita dah sampai nisab 2 tahun, maka kita kena keluar 2 tahun. Dan berapa, kita tak tahu kata tahun lepas berapa. Maka kita kira, bila duit kita ada tahun ni berapa, maka kita keluar 2 tahun. Keluar 2 tahun. Tahun lalu, berapa, misalnya, kalau tahun lalu tu, kita cukup, kalau masa kita cukup nisab tu berapa. Nak ingat malak. Zakat ni tak boleh tak keluar dah. Tuhan sebut, ya ayyuhalladzina amanu, innal ahbari war ruhban. Innal ahbar war ruhban. Sesungguhnya, ahbar war ruhban. Puak-puak orang Nasara Yahudi dulu ke? Innal ahbar war ruhban la yakuluna amwalan nas bil batil. Mereka itu duk makan harta dengan batil. Wa yasudduna an sabilillah. Dan mereka duk sekat jalan Tuhan. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata. Dan orang-orang hadut hipung. Orang-orang hadut hipung. Perak mah nak duit lah. Wala yunfikuna fi sabilillah. Dan mereka tidak infak di jalan Allah, tak kuasa zakat. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka hendaklah cerita kepada mereka dengan azab yang amat pedih. Sebab tu tak boleh. Sebab tu ada sebut ke bahawa Nabi SAW sebut bahawa zakat saat ni tu, harta ni apabila siapa zakat, dia diberi zakat, maka tidak dikirakan kanz, tidak dikirakan sipai dak lah. Maka pada ketika tu tak apa. Tapi kalau tak buat zakat, kita jadi yaknizun adh-dhahab. Orang panggil kita taruh mah perak dengan tak ada keluar zakat, fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka Tuhan suruh cerita dengan azab yang amat pedih di akhirat esok. Wajib kita kena keluar ke 2 tahun kita kena keluar. Keluarkan zakat, hak kita tak keluar tahun lepas. Itulah saja. Cuma kat tahun lepas ni kita kena tengoklah kata berapa hak kita tak keluar ni. Maka kita keluar tahun ni pula. Jadi 2 tahun kita kena keluarnya. ทำงานสวนส่วนมากอยู่บนรถและเข้าไปช่วยคนแก่ที่บ้านที่ไม่ใช่อิสลามไม่อนุญาตให้ละหมาดบ้านเขาช่วยบอกวิธีละหมาดในรถและจำเป็นต้องตรงกิบลัตไหมแต่ya tak sewi semaya hai apa ni pacu dah boleh semaya di atas tanah boleh buat jadah ya jadah atas samping atas tanah luar boleh. Nabi kata ju'ilat li al-ardu tahura masjidan wa tahura. Dijadikan aku bagi ju'ilat lil ard, dijadikan bagi aku saat ni bumi masjidan wa tahura, semaya di atas tanah. Tepi kereta, likung kereta lepas sikit hadap kiblat, wajib nak hadap kiblat, maka kita semaya situ. Semaya tak boleh kita tinggal. Fa izat ma'nantum fa aqimus salah. Maka apabila kita selesai semua tenai molek, maka kena berdiri semaya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dan semaya fardu. Secara waktu kita nak semaya. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Maka kita kena semaya semua 5 waktu. Nak semaya belaka. Wa aqimus salat wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Jangan tinggal. Nabi SAW sabda, "Man taraka salah amdan faqad kafar."
siapa hak tinggal semaya sengaja kubur dia nya sebab tu kena semaya jangan semaya tepi batas tu. Kalau habis tak boleh sungguh kak maka semaya tak kereta semaya lain nyetak awak ana. Muka tak boleh kak. Menghadap kiblat. Babo ko doa kon hai salam kuan ko ton naikah. Ko doa kon hai salam. Doa sebelum daripada kita wisalah saat itu ada Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masihid dajjal. Kita minta 4 perkara. Ya Allah, Allahumma a'udzubika min azabi jahannam, minta jauh neraka jahannam. Wa min azabil qabri, daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah hidup mati. Fitnah hidup ni panggil fitnah hidup tak ada senang. Hidup susah lah. Dah hidup ni fitnah. Jadi tak oleh timur kau ni jadi duk neraka Tuhan sama. Lepas tu wa min syarril masihid dajjal, dan minta jauh daripada kejahatan dajjal. Itu. Lepas tu sunat kita baca ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika waghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tengoklah search internet ada insya-Allah. Dan lepas pada kita wisalah assalamualaikum tu sunat kita baca Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Minta Tuhan, kita minta redha Tuhan dan syurga. Assalamualaikum lagi wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Minta jauh pada Tuhan murih dan api neraka. Qada lamat sunat kon subhi lang lamat subuh dai mai. Kita nak qada sunat tak leh lah. Semaya fardu tak apa, kita nak qada lepas waktu tahrim. Semaya sunat tak leh. Sunat ni tak leh semaya waktu tahrim. Maka pada ketika tu kita tak leh. Tapi kalau kita nak semaya sunat hak sebelum subuh, kita semaya lepas subuh boleh, sebab waktu sunat hak kamadiyah hak sebelum saat itu saya enggak sapah habis waktu. Sapah habis waktu subuh. Sebab tu lepas asar boleh kita semaya sunat hak qabliyah, bukan qadha hak tu. Saya sebut tadi silap, bukan qadha hak tu. Hak tu semaya sunat betul. Niat semaya sunat qabliyah kerana sunat qabliyah masuk waktu apabila masuk waktu semaya sehingga sapah habis waktu. Sunat ba'diyah tak leh, dia kena lepas semaya dulu. Sunat lepas tu. Boleh ke solat hajat himpung sekali dengan solat sunat qabliyah? Semaya hajat. Kita semaya hajat lepas semaya sunat, semaya hajat boleh tak? Boleh semaya hajat saat ni. Apabila kita ada hajat, kita boleh semaya hajat. Bila-bila masa. Bila kita ada hajat, jangan waktu tahrim, jangan waktu lepas asar dan lepas subuh. Itu saja boleh kita semaya. Kita semaya hajat. Lepas semaya duha, tak ada apa semaya hajat. Minta Tuhan selamat. Semaya sunat. Hari ni tu bab buku apa? Saya tak silap ke buku ni 27 ke? Assalamualaikum apa cai zakat hai kaplu kerau tirian dan sasana dai mai. Kita nak ui zakat pada anak ni tak boleh. Sebab kita wajib nafkah kepada anak. Bila wajib nafkah pada anak, maka kita nak ui kat anak tak boleh. Kita kena baik, kita kena nafkah dia kan? Kita wajib kena nafkah pada dia. Itu. Minggu ดือนจะจ่าย zakat ล่วงหน้าทุกๆเดือนได้ไหม Babo? Kita ada duit gaji, maka kita nak ui luang na tiap-tiap bulan boleh kita tubik. Cuma duit gaji saat itu ia tak panggil tak wajib keluar zakat. Kerana duit gaji ni tak cukup haul, tak cukup nisab. Cuma ada kalau cukup nisab apa duit gaji 200,000 kena keluarlah zakatnya. Kalau cukup nisab setahun tu pun kena cukup setahun. Tapi kalaulah duit gaji saat itu kita hipo-hipo cukup, maka pada ketika tu mula situ maka kita kena wajib keluar zakat. Ada duit gaji tu baik siap bulan, maka tak wajib keluar zakat. Tapi ada dia mau suruh, dia mau terkira kata hipun semua. Ayo, hipun semua kan. Ya orang ni nak makan setiap bulan. Setiap balik sore kereta sore rumah lebih tu taruhnya. Maka ada pun hak dia mau ambil, royak kata ambil duit gaji buat zakat hari tu. Hak tu di Malaysia, di Indonesia tempat negeri saat itu kena boleh bayar, kena bayar orang panggil bayar cukai dah, bayar
apa ni pasi, bila bayar cukai dibayar pasi, maka pada ketika tu ulama saat itu fatwa tu baik kata wak zakat baik keluar zakat pada keluar pasi, boleh lojon pasi kan, kita tak boleh, maka nak keluar dua kali nyanyi. Sebab itulah duit zakat hari itu sekadar itulah. Okna mazi siat mai tak batal lah, keluar mazi tak batal. Ni Sufyan kata kan boleh tubik, tu tengok nama. Jangan tengok boleh puasa ni. Kullil mukminin tu katakanlah pada orang beriman lelaki, ya guddu min absarihim, tunduk mata jangan tengok benda-benda maksiat. Wa yahfazu furujahum, dan jaga kehormatan dia. Zalika azka lahum, itu lebih bersih, tunjuk cuci dia. Innallaha khabirum bima yasnaun, Tuhan tahu dengan bagaimana mereka tu duk buat. Salam apa mengalamat wangsuk meda pro covid raucak lama zuhri welana apa bila tak leh kok semaya zuhur lah, bila tak leh semaya zuhur, bila katuk semaya zuhur saja, dan bila masuk waktu semaya zuhur, muka Jumaat tak ada. Kan sub baraku bab mai gapo tak faham ni, kan sub buri kamu nama bara kan sub gapo buri baraku gapo ni tak faham dah. Maliki cuba tulis mula. Adakah boleh zakat perniagaan dikeluarkan kepada amal yang memungut zakat fitrah, kemudian dia dibahagi kepada asnaf 8? Dia saat itu kena tengok dia latih ke apa, dia takyin dilatih sebagai amil zakat secara umum. Kau untuk zakat fitrah saja, kita tak boleh. Lepas tu kalau untuk zakat, hipung zakat belaka, maka boleh jadi amal umum, maka boleh ambil bagi pada dia sendiri, dia akan bagi pula pada orang lain. Isak jurak. Jurak sana itu isak okok. Siang hari ini batal tapi no ayat tak hukum lah ada. Isak okok, isak jurak, isak gapo semua ni deh. Saya nak wayak lah. Kebanyakan ulama menghukumkan haram. Tak ada ulama menghukumkan makruh rumah kita ya. Ulama hukum isak okok makruhnya. Kerana tu urus tengah itu bapa-bapa tu isak. Kita pun tak tahu kata mereka baik pada mana. Tapi hak kita tahunya iaitu ulama hak radap dunia saat itu duk hukum semuanya kata haram belaka. Kerana wakok saat itu satu bazir. Tuhan sebut wala tubadzir tabdhira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan li rabbih kafura. Bazir tak leh ke? Wala tubadzir tabdhira. Tak leh bazir ke? Bazir ni habis getap betul rugi saja. Yang kedua pula iaitu wakok saat itu dia mudarat. Dalam Islam la darara wala dirar wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Tak boleh capak diri kita dalam kebinasaan. Yang tiga pula dia menyebabkan penyakit, dan semua tu mudarat belakalah. Yang keempat pula ada capur ke benda cemar, kata setengahnya orang buat kaji kata dia celup agak dan sebagainya, bakar dia sana. Bila celup agak maka haram kerana agak. Tu okok no ayat. Lepas tu jurak sana itu pun semua tu juga dia mudarat, dia basi. Maka sebab tu hukumnya haram. Saya ya haram demo isak kita dak mungkin mengogok sama gapo tu serah demo ni fikir baik, tapi kita ni kita kata haram benda ni tak leh. Niผมอยากทราบว่าเวลาผมละหมาดชาต้องปวดหัวทุกทีและถ้าผมจะมาเร็วๆพอเสร็จไปเลยปวดหัวทุกทีดอได้ biasa kok orang semaya ni tenah hati nah, tak sakit kepala. Tuhan sebut alladzina amanu, orang beriman wa tatma'innu qulubuhum. Mereka itu tenah hati, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan adakah tidak dengan sebut Tuhan tenah hati? Maka apabila kita sakit kepala saat itu, maknanya kena insya-Allah dah berdoa Tuhan banyak. Semaya ni tak sakit kepala insya-Allah. Kita kena ubat lah, dan cari ubat, cari gapo, sebab gapo tak pasti saat ni. Tiap-tiap kali nak sakit kepala ni nyanyi,
Janganlah sekali-kali sebab kita beribadat pada Tuhan ni, dah duduk sakit kepala tu jangan. Dah. Cumanya saya nasihat ni Faisal ni deh. Semaya cepat-cepat ni pun tak molek semaya kita semaya lembut-lembut lambat-lambat. Dah sebab itulah kita nasihatlah semoga apa ni insya-Allah doa banyak insya-Allah tak apa. Saya ni kalau boleh jupuk berkat-berkat nak cara lebih kurang. Semaya insya-Allah. Bapa lamat tarawih lamat witir lamat tahajud dai mai. Boleh ke tak kita semaya tarawih lepas tu semaya witir boleh. Nah, semaya witir siap dah lepas tu semaya tahajud boleh. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika Nabi semaya witir siap dah. Lepas tu Nabi semaya pula 2 rakaat. Itu menunjuk di atas bahawa harus boleh semaya tahajud selepas pada witir. Itu ada satu ketika Nabi semayalah tu. Sebab tu dan lebih ada ke kalau nak semaya malam lepas dah tu malam benar sebab dah hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam salla Nabi itu ma yazid la fi Ramadan wala fi ghairi. Tahajud ni Nabi tak lebih di atas sebelah ala 11 rakaat. Nabi tak lebih di atas sebelah rakaat. Boleh Ramadan kok, boleh tak ada Ramadan tapi yusalli arba'a thumma la tasal an husnihin wa tulihin. Jangan tanya lama mana tu lama Nabi semaya. Lepas tu molek semaya Nabi sat ni. Cuma nak ayat kata Nabi semaya tu semaya 4 lepas tu semaya witir. Witir lepas tahajud tu molek. Bolehkah kita bagi zakat kepada peminta sedekah orang cacat yang minta sedekah dalam pasar? Zakat pada orang cacat boleh ke tak dia minta sedekah tak ni? Orang cacat ni kalau dia miskin boleh kita beri kerana innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah ibn sabil. Dok le lapar tu boleh. Le lapar tu boleh. Babo kontit ni kaya so kau klum kontit ni nai asnaf lapar mai krap. Tak masuk hal ni kerana dia mampu bayar. Bayar yang boleh bayar tak leh. Sebab kita ada sedekah kereta, maka kita boleh bayar setiap bulan, maka tak leh. Tak boleh kita beri zakat pada orang itu. Tidak dikira ke lekat hutang tu. Lekat hutang tapi hutang pasal itu dia boleh bayar. Dia mampu bayar maka tidak dikira kan kata gharimi tu. Gharimi tak boleh bayar lah. Wajib tong sia zakat ไม่เงินที่เราเก็บเพื่อเงินนั้นจำนวนงบทั้งหมดเพื่อจะสร้างบ้าน tak kira harta mana pun apabila cukup nisab dan haul, apabila cukup nisab harga 85 gram ni mokot sama dan cukup haul setahun, tak kira duit tu duk tahun awak umur gak nak pergi Mekah gak, tak kira. Maka duit saat itu wajib kita kena buat zakat. 100,000 2,500, 200,000 5,000, kalau 400,000 gak iaitu kena 10,000.ขาดละหมาดวันศุกร์ได้ไม่เกินกี่ครั้งครับ semaya ni semaya Jumaat ni tak boleh tinggal semua dah sekali pun tak boleh kerana wajib. Wajib kita kena semaya Jumaat. Tak boleh kita tinggal Jumaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam apa Tuhan sebut ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tak boleh. Lepas tu pula semaya Jumaat saat itu ada Nabi sebut man taraka thalatha juma' faqad taba Allah ala qalbi. Siapa tinggal 3 kali Jumaat maka Tuhan telah teri di atas hati dia. Ini cukup dah masa ni. Sikit saya nak baca. Salawat tarau lamat prom imam terau lamat witir le imam lamat tarawih 2 rakaat terau lamat witir 1 rakaat.ได้ไหม kita semaya sekaat tak 2 rakaat tak boleh ni dah. Sebab tu email dia banyak pada waktu. Bagaimana semaya orang musafir? Ni tak ada dah. Bagaimana kau puasa musafir? Perjalanan sangat jauh. Puasa orang musafir tadi boleh buka tu ya, sebab Tuhan sebut faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Tapi syarat dia kena tubik sebelum subuh. Kalau tak tubik sebelum subuh, hari itu tak boleh buka, nanti esok. Esok boleh buka. Salawat tarau lamat prom imam terau lamat witir le imam lamat tu tak boleh dah. Ni pula ni เรานาซาว่าจะกินแพะแต่เราไม่สามารถตู้นายได้ถือว่าติดหนี้เยอะ lekat hutang dengan Tuhan. Fadainullahu haqqu an yuqda, wajib kena bayar, wajib kena sampai bila kuasa. Yufuna bin nar wa yakhafuna yawman kana syarru mustatira.
mereka itu sempurna, kena sempurna. Nabi SAW, man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu. Wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sihi. Maka apabila kita niat kata kita nak nazar, maka wajib kita kena sempurnakan. Itu sajalah. Terima kasih semua. Habis dah lewat dah hisap pula. Jumpa lagi iaitu pukul 5, pukul 4.45 insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.